Seorang anggota polis trafik didenda RM30,000 selepas mengaku bersalah menerima suapan RM3,600 bagi melindungi sebuah syarikat pengangkutan pada 2017. Hakim Elizabeth Payawan menjatuhkan hukuman itu ke atas Muhammad Hanif Muhammad Zakri, 37 tahun di samping menetapkan penjara 8 bulan jika gagal membayar denda. Tertuduh dikatakan menerima wang ringgit tersebut daripada seorang pengurus syarikat pengangkutan. Tertuduh yang bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Jasin melakukan kesalahan itu di Maybank Islamic Berhad Cawangan Air Keruh pada 14 hingga 12 Disember 2017. Timbalan Pendakwa Raya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM Irwan Shah Abdul Samad sebelum itu memohon hukuman setimpal dikenakan kerana ia melibatkan rasuah penjawat awam selain menggunakan jawatan untuk mendapatkan wang secara tidak sah ketika bertugas. Sementara Peguam Azrul Zulkifli Strok merayu agar hukuman minima tanpa penjara dikenakan memandangkan tertuduh perlu menanggung keluarga termasuk ibu yang uzur serta adiknya yang masih belajar di samping hanya bekerja menjual ikan sejak ditahan. Sementara itu, di mahkamah sama, seorang peniaga didenda RM200,000 selepas mengaku bersalah kerana menggunakan borang permohonan program insentif penjana 2.0 atas nama sebuah syarikat. Hakim Elizabeth Payawan menjatuhkan hukuman tersebut ke atas Muhammad Azmi Maksah, 55 tahun di samping menetapkan penjara 12 bulan sekiranya orang kena tuduh OKT gagal membayar denda. OKT melakukan kesalahan tersebut di Pejabat Dras Global Resources, Jalan Kristal Merah 2, Kompleks Perniagaan Limbongan pada 5 Jun 2021. Tertuduh didakwa telah menggunakan satu dokumen palsu iaitu borang pengesahan pekerja program insentif pengambilan pekerja atas nama Dras Global Resources. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya SPRM Irwan Shah Abdul Samad mencadangkan satu hukuman setimpal dikenakan kerana kesalahan tersebut melibatkan kepentingan awam manakala sebahagian pekerja yang didakwa tidak pernah bekerja dengan tertuduh. Sementara Peguam Azrul Zulkifli Strok yang mewakili tertuduh memohon agar hukuman minimum tanpa penjara dikenakan memandangkan OKT mempunyai penyakit darah tinggi kronik dan perlu menanggung pelajar tahfiz seramai 50 orang. Selain terpaksa menanggung kerugian RM250,000 akibat menerima hampir 100 pekerja dari Sabah namun tidak dapat diberikan penempatan pekerjaan. Hakim Elizabeth juga membenarkan wang baki dalam akaun syarikat tersebut sebanyak RM16,402.93 dilucut hak. Inisiatif No Right Turn bagi mengurangkan kesesakan trafik di Melaka dijangka dilaksana bulan depan. Ketika ini, fokus tertumpu pada projek rintis di persimpangan Stadium Hang Jebat yang dilaksana mulai semalam. Kajian keberkesanan pelaksanaannya sedang dilakukan dan dapatannya akan disedia dalam masa sebulan. Kita akan kaji sebenarnya ke mana arah pengguna trafik ini pergi selepas ditutup dan tentunya kita akan buat sedikit penambahbaikan terutamanya fasa lampu isyarat. Tumpuan kita adalah di persimpangan Hang Jebat, manakala kita akan melihat kesan daripada penutupan itu kepada dua simpang ini sahaja, iaitu persimpangan Gerubung dan persimpangan Gangsa. Saya akan mengadakan 2 kali lagi mesyuarat, mungkin dalam tempoh 30 hari selepas ini baru kita akan laksanakan. Kerana kita juga kena memberitahu kepada masyarakat tentang mindset bahawa beberapa jalan ini tidak lagi ada jalan belok ke kanan. Jadi mindset ini kena diberikan dan jalan alternatif untuk mereka belok ke kanan juga telah disediakan oleh JKR. Jadi kita akan educate dulu the public before kita implement. Johor Darul Takzim JDT meneruskan penguasaan Liga Super dengan membenam KL City FC 6-1 pada pertemuan di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Pada perlawanan tersebut, penyerang import JDT Diego Luis Santo mencuri tumpuan apabila menjaringkan hat-trick pertamanya musim ini. 3 lagi gol skuad Harimau Selatan dijaringkan Arif Aiman, Safiq Rahim dan Akhya Rashid. Manakala gol tunggal KL City FC dijaringkan T. Saravanan. Menurut Ketua Jurulatih JDT, Esteban Solari, hilang fokus menjadi punca pasukannya dapat dibolosi pelawat pada babak kedua. First half I think was good. We tried to push, we tried to get the goals. We find the goals, especially when we were deep and we play from the sides, we find the goals. And then second half, of course, was different. We couldn't keep the same tempo. We were
we lose the spark, I believe. Kemenangan ke-15 berturut-turut menyaksikan JDT kian selesa di puncak Liga dengan 45 mata, manakala KL City pula jatuh satu anak tangga ke kedudukan ke-7 dengan 23 mata.